Salam sejahtera dan salam hormat. Berita Pagi Sarawak edisi Selasa 1 Februari bersama saya, Bumawin. Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg semalam menerima kunjungan hormat daripada Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jin Noor di Wisma Bapa Malaysia Petra Jaya Kuching. Ia merupakan kunjungan hormat yang pertama oleh pemimpin Sabah itu. Rombongan Datuk Seri Panglima Haji Ji turut disertai timbalan beliau iaitu Datuk Seri Panglima Bung Mokhtar Radin, Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Ketingan dan Datuk Dr. Joachim Gunsalam. Mereka kemudiannya mengadakan pertemuan tertutup selama lebih sejam bersama Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari sebelum menghadiri majlis makan tengah hari. Turut hadir 3 timbalan Ketua Menteri Sarawak iaitu Datuk Ahmad Douglas Uga Ambas, Datuk Ahmad Wang Tengah Ali Hassan dan Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian. Operasi penguatkuasaan atau OP sempena Tahun Baharu Cina oleh Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ sejak 25 Januari hingga kemarin telah memeriksa 3,613 kenderaan pelbagai jenis dengan 379 kenderaan diambil tindakan di seluruh Sarawak. Setiausaha Persekutuan Sarawak Datuk Amir Omar memberitahu operasi penguatkuasaan tersebut turut diadakan serentak di seluruh negara bagi meningkatkan kesedaran terutamanya musim perayaan selain mengurangkan jumlah kematian dan kecederaan sebanyak 50% menjelang tahun 2030. Daripada jumlah itu, Datuk Amir berkata 682 notis kesalahan telah dikeluarkan untuk pelbagai jenis kesalahan pada OP Tahun Baru Cina berkenaan. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita selepas menyempurnakan majlis pelancaran OP Tahun Baru Cina di stesen penguatkuasa JPJ Serian. Menerusi kenyataan medianya, JPJ akan terus membuat pemantauan dan rondaan secara lebih kerap sepanjang OP tersebut berlangsung dari 25 Januari hingga 8 Februari depan. Ia termasuk pemeriksaan bas di terminal dan depo serta melaksanakan larangan pemanduan kenderaan barangan berkuat kuasa pada Ahad dan semalam serta 3 dan 4 Februari ini. Kastam Sarawak berjaya menumpaskan taktik penyeludupan dadah dengan menggunakan perkhidmatan kurier di Kuching dan Miri. Menurut Pengarah Kastam Sarawak Muhammad Nazri Arifin, jumlah keseluruhan rampasan tersebut adalah bernilai RM168,900. Muhammad Nazri berkata pada 10 Januari lepas sekitar pukul 2.15 petang, Kastam Kuching berjaya menahan seorang lelaki tempatan di luar premis sebuah terminal bas di Kuching. Lelaki berusia 30-an itu ditahan bersama 358 paket lusinar yang mengandungi serbuk kristal dipercayai dadah jenis metafetamin dengan berat kasar 1,115 gram. Barangan itu dipercayai untuk pasaran sekitar Kuching dan Samarahan. Turut dirampas adalah wang tunai berjumlah ringgit Malaysia 540. Jumlah keseluruhan nilai rampasan adalah dianggarkan sebanyak ringgit Malaysia 117,500. Beliau bercakap pada siang media di Wisma Kastam Jalan Tun Abdul Rahman Yaakob Petra Jaya Kuching. Sementara itu, Muhammad Nazri memberitahu rampasan kedua pula pada 24 Januari sekitar pukul 11.17 pagi, seorang lelaki tempatan ditahan di sebuah premis syarikat kurier di Permai Teknologi Park Miri. Lelaki tersebut berumur 44 tahun hadir di lokasi kejadian dan menuntut sebuah bungkusan disyaki mengandungi dadah yang dikirim dari luar negara. Hasil pemeriksaan rapi yang dilakukan menemui sebungkus plastik lusinar yang mengandungi serbuk berwarna putih dipercayai dadah jenis ketamin seberat 1,000 gram. Turut dijumpai adalah sebuah paket serbuk minuman jenama Juice Master di dalam beg sandang individu terbabit yang telah diuji dan dipercayai dadah jenis ketamin dianggarkan seberat 28 gram bernilai RM51,400. Modus operandi dipercayai menggunakan nama syarikat yang tidak aktif dan alamat yang tidak wujud untuk mengelak dikesan oleh pihak berkuasa serta menggunakan perkhidmatan kurier untuk mengedar dadah masuk ke Bandaraya Miri. Kes ini disiasat di bawah Seksyen 39B-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952. Pasukan Polis Daerah Kuching diminta untuk mempelbagaikan inisiatif dan usaha bagi memastikan perkhidmatan yang disediakan diterima dan dirasai golongan sasar. Ketua Polis Daerah Kuching, Asisten Komisioner Polis ACP Ashmond Bajah berkata, perkhidmatan yang disampaikan mesti melangkaui amalan biasa dan tidak hanya dilaksana secara rutin tanpa memikirkan manfaatnya kepada masyarakat setempat.
Jelas SCP Ashman, perkhidmatan yang diberikan hendaklah menepati keperluan dan kehendak masyarakat sesuai dengan perkembangan semasa. Beliau berucap demikian pada Majlis Perhimpunan Bulanan di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kuching. Sementara itu, SCP Ashman juga menyeru pasukan polis IPD Kuching untuk meneruskan kecemerlangan yang dicapai pada tahun lepas dalam pencapaian indeks prestasi utama selain kejayaan menurunkan jenayah indeks di daerah Kuching kepada 32%. Tambahnya, kejayaan menggempur aktiviti judi dalam talian, pinjaman wang haram atau along, samseng jalanan, kelancaran laluan trafik dan pengendalian pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Sarawak ke-12 merupakan hasil kerjasama semua pihak yang perlu diteruskan. Namun tegasnya, masih banyak ruang penambahbaikan yang perlu diambil perhatian oleh setiap anggota kerana maklum balas daripada masyarakat akar umbi menuntut anggota polis untuk terus berusaha gigih, terutamanya dalam mengurangkan kebimbangan masyarakat terhadap kejadian jenayah. Pada majlis tersebut, SCP Ashman turut menyampaikan sijil penghargaan kepada anggota atas kejayaan membantras aktiviti jenayah selain pemakaian pangkat kepada anggota yang dinaikkan pangkat. Beberapa siri penerangan berkaitan Undi 18 akan diadakan untuk memberi penerangan kepada golongan muda khususnya di bawah Parlimen Limbang. Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar 2 merangkap Ahli Parlimen Limbang, Datuk Hasbi Habibullah menyifatkan ia sebagai ruang terbaik bagi memberi kefahaman tentang perkara tersebut termasuk dasar pentadbiran negara. Mengadakan siri penjelasan penerangan supaya orang-orang baru ini lebih memahami tentang macam mana kita berpolitik sebenarnya. Sebab berpolitik ini bukan hanya sekadar berpolitik, kita adalah untuk menentukan masa depan siapa yang akan memerintah negara kita dan menyusun hala tuju yang di mana hala tuju di masa depan tu adalah untuk mereka sebenarnya. Datuk Hasbi dalam pada itu memaklumkan kini cabaran lebih hebat dan ketara berikutan banyak berita yang tidak benar tersebar secara berleluasa, terutama menerusi media sosial sehingga boleh mempengaruhi pemikiran golongan muda. Justru katanya memperjelas sesuatu perkara yang tidak tepat perlu dilakukan sebelum pilihan raya umum ke-15 kelak. Menurutnya lagi, seramai 26,455 pengundi berdaftar direkodkan setakat Disember tahun lalu. Namun jumlah tersebut meningkat kepada lebih 42,000 pengundi berdaftar selepas sahaja undi 18 dikuatkuasakan secara automatik bermula Januari tahun ini. Tambahnya jumlah itu termasuk mereka yang berumur 19 dan 20 tahun serta mereka yang belum pernah mendaftar dengan Suruhanjaya Pilihan Raya sebelum ini. Datuk Hasbi ditemui media pada Majlis Apresiasi Makan Malam bersama Jawatankuasa Pengajar dan peserta pertandingan futsal di Dewan Kampung Patiambun di Limbang. Angkatan Pertahanan Awam APM Daerah Betong merancang untuk menubuhkan pasukan sukarelawan tindak balas kecemasan pertahanan awam SIDET di kawasan Parlimen Betong dalam masa terdekat. Pegawai Pertahanan Awam Daerah Betong, McKinley Joris berkata, tumpuan adalah bagi komuniti atau kawasan-kawasan yang berisiko berlaku bencana seperti banjir. Jelas McKinley, bagi Parlimen Betong, SIDET diharap dapat ditubuhkan di kawasan Debak dan Sepauh kerana mengambil kira kekerapan berlaku banjir, terutamanya di beberapa kampung di Debak. Walau bagaimanapun, pihaknya amat mengalu-alukan jika ada komuniti rumah-rumah panjang yang ingin menubuhkan pasukan SIDET mereka sendiri. Sekarang kita fokus kepada komuniti, di mana kita galakkan ataupun kita fokuslah untuk setiap rumah panjang mempunyai tim tersebut. Maksudnya memang kita galakkan seramai mungkin yang boleh menyertai tim SIDET itu sendirilah. Tambah beliau, setakat ini SIDET telah pun ditubuhkan di Parlimen Seratuk pada tahun 2018. Namun penularan wabak COVID-19 menyebabkan semua aktiviti pemekasaan SIDET tertangguh. Sementara itu, McKinley optimis tahun ini pemekasaan SIDET akan dapat digerakkan semula dengan lebih aktif, memandangkan ia penting dalam bentuk pasukan tindak balas kecemasan sama ada di peringkat jabatan kerajaan, organisasi swasta maupun di peringkat komuniti. Beliau ditemui RTM selepas temu bual rancangan Sri Aman FM di Sri Aman.
Terdahulu, SIDET ditubuhkan pada tahun 2006 bertujuan untuk membantu mengurangkan kesan terhadap kecemasan atau bencana di peringkat awal. Tahun lepas, kerajaan mahu SIDET diwujudkan semula di kawasan Parlimen sebagai entiti baru bagi menyokong bantuan kecemasan awal sekiranya berlaku sebarang musibah. Pakej Bantuan Khas Sarawak Kusayang BKSS 8.0 daripada Kerajaan Sarawak sedikit sebanyak dapat mengurangkan beban peniaga perusahaan kecil dan sederhana di bahagian utara Sarawak. Menerusi tinjauan kru RTM di sekitar lawas, rata-rata mereka yang ditemui bersyukur dan menyambut baik pemberian berkenaan. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada Kerajaan Negeri Sarawak atas bantuan yang diberi berterusan, especially bantuan one-off kepada penjaja kecil seperti kami, terutama sekali pada masa pandemik yang ada sekarang. Ucapan berbanyak-banyak terima kasih kepada Kerajaan Negeri kerana memberi subsidi kepada peniaga-peniaga kecil di lawas. Memandangkan ekonomi pun sekarang ini mungkin berkurang, namun Kerajaan Negeri prihatin dengan penjaja-penjaja kecil di lawas. Terima kasih kepada Negeri Sarawak kerana meneruskan BKSS 8.0 khas untuk kami golongan penjaja kecil dengan harga yang impaknya sangat positif kepada kami. Terima kasih Kerajaan Sarawak. Baik saudara, sekian berita pagi Sarawak edisi Selasa 1 Februari. Kami kru penerbitan berita RTM Kuching mengucapkan selamat Tahun Baharu Cina kepada seluruh masyarakat Cina. Namun jangan leka, SOP harus terus dipatuhi bagi mengekang penularan wabak COVID-19. Salam hormat.